Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maslan bin Ibaba. Nomor metrik saya BP 23110179. 1.0 Pengenalan. Sejarah berasal daripada perkataan Arab yaitu syajaratun yang membawa maksud pokok. Sejarah juga bermaksud penyelidikan atau pengkajian. Menurut Maurice Mandelbaum, sejarah berbeza dengan cerita dan mitos, dan sejarah adalah peristiwa yang benar-benar berlaku. Menurut Muhammad Ibrahim Al-Iji pula, sejarah dan pensejarahan banyak dipengaruhi oleh disiplin keagamaan, khususnya dalam bidang hadis dan falsafah. Penulisan sejarah adalah bertujuan untuk mewujudkan kebenaran sesuatu peristiwa. Oleh itu, kebenaran fakta yang digunakan dalam penulisan sejarah adalah sangat penting. Pengkaji, iaitu kami semua, bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Roslan Abdul Rahman, iaitu pemilihan sumber yang tepat dan berautoriti akan menatijahkan suatu analisa sesuatu sejarah itu tinggi nilainya. Sementara pemilihan sumber yang lemah akan menatijahkan suatu analisa yang salah dan membentuk suatu tafsiran yang bertentangan dengan sumber asal Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal Hakimi bin Arud, memegang kad metrik BP 23110458 dari Kumpulan 10 akan membentangkan pengertian sumber sejarah. Oke, sumber sejarah ini merupakan kunci atau bahan sejarah yang dijadikan untuk kita mempelajari sumber sejarah itu dengan lebih meluas. Dalam sumber sejarah ini juga lah kita akan mempelajari berkaitan dengan corak perilaku, gaya hidup, perkataan masyarakat terdahulu. Oke. Antara ciri-ciri sumber sejarah yang baik adalah secara lisan ataupun bertulis disampaikan kepada kita dalam bentuk bahasa, mempunyai kod, simbol dan juga pelbagai jenis tanda makna. Oke. Sumber sejarah ini juga lah yang dijadikan rujukan oleh para ahli sejarah untuk menghasilkan penulisan mereka, supaya penulisan mereka ini lebih tepat menjelaskan berkaitan dengan masyarakat terdahulu dan dijadikan rujukan kepada masyarakat masa kini. Oke. Sumber sejarah ini juga lah antara punca kenapa pemikiran atau penulisan itu, sesuatu penulisan atau sesuatu pemikiran itu muncul. Sumber sejarah juga ditahrifkan sebagai kumpulan bahan rujukan yang mana akan dijadikan rujukan. Dan juga sumber sejarah ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, sumber sejarah, sumber primer, sumber sekunder, sumber arkeologi, dan juga sumber lisan. Oke, dalam penulisan kami pada kali ini, kami hanya guna 2 sumber, yaitu sumber sekunder dan juga sumber primer. Oke, yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer ini adalah sumber yang asli, yang tidak lagi pernah ditafsir oleh mana-mana ahli sejarawan, ataupun sumber ini adalah sumber mentah dalam menghasilkan sesuatu barangan. Oke, sumber primer ini dia didapati daripada penceritaan, cerita-cerita pada sezaman itu oleh saksi-saksi yang terdapat pada peristiwa tersebut. Sama ada dalam menceritakan peristiwa itu secara lisan atau menulis catatan ataupun tulisan. Oke. Menerusi pensejarahan Islam, sumber primer umat Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam, yang mana mewajibkan umat Islam untuk mempercayainya dan juga mengikutinya. Oke, dalam Al-Quran ini umat Islam ditegaskan untuk memaksimalkan akal fikiran sebaik yang mungkin, menjauhi segala larangannya, dan juga menuntut ilmu pengetahuan. Oke, sumber primer ini sangat sukar untuk diperolehi karena segelintir sumber primer ini telah terhapus dan ada juga segelintir ini milik persendirian. Sebagai contoh, sumber primer adalah dokumen, watika, rekod-rekod,
laporan-laporan yang lampau, dan juga titah perintah. Oke, ahli sejarawan dan juga penyelidik kebanyakannya eh, mengambil sumber prima yang jenis penulisan milik persendirian seperti milik penghulu, pemilik ketua adat sebagai sumber rujukan mereka untuk penulisan mereka. Oke, selain itu sumber arkeologi juga boleh dikategorikan sebagai sumber prima karena membantu ahli sejarawan dalam pekerjaan mereka. Sebagai contoh penemuan serpian-serpian tembikar, penemuan kota candi, penemuan batu lisan dan sebagainya. Okay. Selain daripada sumber arkeologi, sumber akhbar juga boleh dikategorikan sebagai sumber prima. Sumber akhbar yang kita peroleh daripada perpustakaan negeri, Akrib Negara Malaysia dan juga syarikat percetakan surat kabar boleh dikategorikan sebagai sumber prima kerana mereka masih mengekalkan keaslian sumber tersebut. Okey. Kepentingan sumber prima ini juga adalah ahli-ahli sejarawan dapat menjelaskan fakta dapat menjelaskan fakta-fakta sejarah itu dengan lebih tepat dan juga dapat dapat mengelakkan sebarang kepalsuan dalam menjelaskan ilmu-ilmu sejarah karena sumber prima ini adalah sumber yang asli, jadi kemungkinan sumber itu adalah palsu adalah sangat rendah. Oke, bukan itu saja. Dalam hierarki juga sumber prima ini adalah yang tertinggi berbanding dengan sumber sekunder. Sebab sumber sekunder ini dia terhasil daripada sumber primer. Jadi sebagai contohnya, sekiranya ingin menghasilkan sumber sekunder itu, sejarawan itu perlulah merujuk kepada sumber primer yang asli bagi menghasilkan suatu karya sumber sekunder yang lebih tepat. Sumber sekunder juga dia lebih kepada sumber kedua yang paling penting. Kalau sumber primer pula dia ada sumber pertama yang penting. Okay, kalau sumber sekunder ni dia lebih memberi penjelasan lagi mendalam tentang sumber primer. Disebabkan itulah sejarawan perlu memahami terlebih dahulu sumber primer itu, barulah mereka boleh menghasilkan karya berkaitan dengan sumber sekunder. Okey, kepentingan sumber sekunder ni pula, sumber sekunder ni dia dapat memberikan teladan kepada pembaca kerana melalui sumber sekunder ini sejarawan akan menyelitkan unsur-unsur teladan yang mana akan memberikan kesedaran kepada pembaca berkaitan yang mereka baca lah. Disebabkan itu sangat penting untuk sejarawan mengkaji lebih sumber primer ini supaya apa yang dibaca oleh pembaca pada sumber sekunder ini dia tidaklah palsu. Okey, seterusnya kita masuk pada sumber sekunder lah. Sumber sekunder ni dia dia lebih kepada gambaran awal lah lebih kepada gambaran apa yang diceritakan kepada sumber primer. Jadi sejarawan perlulah mengkaji dengan lebih mendalam sumber primer itu dan mentafsirnya kepada sumber sekunder. Bukan itu saja, sumber sekunder ini juga menjadi pengukuh kepada pendapat sejarawan pada sumber primer mereka. Sebab melalui sumber sekunder lainnya mereka akan jelaskan apa yang terkandung dalam sumber primer itu. Jadi kedua-dua sumber ini, sumber primer dan sumber sekunder ini mempunyai kepentingan dan juga maksud yang berbeza. Kalau primer ini dia lebih kepada keaslian, kalau sekunder ini dia lebih kepada penghasilan daripada rujukan kepada sumber primer. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada dokter. Nama saya Ahiroy Boni, pemegang nomor matriks BP231110108 daripada kumpulan 10 untuk membentangkan
berkaitan dengan kepentingan sumber pengkajian sejarah Islam yang asli dalam konteks pensejarahan Islam. Poin yang pertama adalah mengemukakan dan memastikan kebenaran bagi sesuatu perkara yang dikaji. Seorang sejarawan yang membuat penyelidikan dan kajian tentang sejarah Islam mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memastikan kebenaran kajiannya. Kebenaran itu mesti dibuktikan melalui sumber-sumber yang asli dan atau tepat sehingga ia dapat dijadikan sebagai suatu fakta. Sejarawan berperanan dalam melakukan penyelidikan sejarah, yaitu memilih perkara yang ingin dikaji, dan seterusnya melalui proses-proses tertentu sehingga mendapat suatu kesimpulan yang dapat menentukan sama ada sesuatu sumber sejarah itu benar-benar fakta atau sebaliknya. Ini karena kegagalan mengenal makna atau kekeliruan dengan membuat tafsiran sendiri berkaitan perkara-perkara kecil yang akan memberikan gambaran palsu dan sengit terhadap sesuatu fakta sejarah. Seterusnya, dalam konteks mereka yang bergelar muslim ataupun yang diikat dengan ikatan tauhid kepada Allah SWT, mereka secara khususnya dipandu dengan panduan wahyu Al-Quran yang berfungsi sebagai sumber hukum dan perundangan, sumber ilmu dan juga sumber hidayah. Manakala bagi yang bukan muslim, Al-Quran bertindak sebagai pencetus dan pembuka jalan kebenaran melalui peringatan, galakan, suruhan, maupun juga amaran untuk memberikan mereka berpikir dan merenungi mengenai hakikat kebenaran yang diperintah oleh Allah SWT menerusi Al-Quran. Poin yang kedua adalah menitik beratkan kronologi pensejarahan Islam berasaskan sumber yang tepat berbanding sumber yang ditulis oleh sarjana barat. Historiografi Islam merujuk kepada pembelajaran penulisan sejarah di kalangan orang Islam yang mana ianya penting khususnya bagi menilai perubahan atau mempertimbangkan perkembangan, kebangkitan, kejatuhan, dan sebagainya tentang suatu peristiwa atau perkara. Dalam konteks pensejarahan Islam, agama Islam sendiri yang menjadi puncak bagi perubahan dalam sejarah. Historiografi Islam ini merupakan historiografi Arab yang berkembang sejak Islam pertama kali disampaikan Nabi Muhammad SAW yang sememangnya mempunyai sumber-sumber yang didasarkan kepada keagamaan, memberi kesadaran kepada umat manusia melalui Al-Quran dan hadis. Namun penjajahan fisikal barat telah mempengaruhi proses penjajahan sejarah pada ketika ini. Sejarah Islam dan umat Islam ditafsir dalam pemahaman barat tanpa merujuk pada peranan wahyu. Kebanyakan sistem dan metodologi barat digunakan sepenuhnya khususnya dalam menganalisis kehidupan manusia dan masyarakat Islam. Adalah tanggung jawab bagi masyarakat Islam untuk menghakis elemen-elemen barat yang telah meresap ke dalam pensejarahan Islam bagi memastikan fakta atau sumber kolot itu diguna pakai dalam pengkajian sejarah Islam. Poin yang ketiga adalah sumber yang asli penting dalam menggambarkan suatu pandangan dan pemikiran seorang pengkaji. Sumber diguna pakai dalam menghasilkan penulisan sejarah yang menjadi asas penting dalam setiap penulisan sejarah. Hanya dengan adanya sumber itu dapat membuktikan apa yang diluahkan, diandaikan, dikatakan, dan dituliskan oleh sejarawan itu boleh diterima, dipercayai, dan dipercayai. Oleh itu sumber adalah penting dalam satu penulisan dan tafsiran. Namun sumber yang dipilih juga perlulah asli yang diterima pakai oleh semua masyarakat. Ini bermakna penggunaan sumber yang asli dalam pensejarahan Islam sangat penting bagi ulama untuk menyampaikan akal pikirannya berdasarkan tafsiran daripada sumber-sumber asli supaya tidak berlaku penyampaian maklumat yang salah atau bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri. Terdapat banyak karya pensejarahan Islam dan pengaruhnya di tanah Melayu ini bertujuan untuk memudahkan lagi urusan dakwah di kalangan masyarakat Melayu. Antara karya pensejarahan Islam yang menarik minat dan mendapat tempat di hati orang Melayu ialah Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Raja Khandak, dan Hikayat Iskandar Zulkarnain.
Poin yang keempat adalah merungkaikan kebenaran sejarah bagi mengelakkan para sejarawan melakukan kesilapan kefahaman tentang pemikiran pensejarahan Islam. Pemilihan kerangka pemikiran yang benar mensyaratkan kemampuan dan kefahaman ilmu pengetahuan seorang sejarawan atau penyelidik terhadap konsep penulisan sejarah, pemilikan fakta, dan pentafsiran data. Sesungguhnya kekeliruan wujud dalam kalangan penyelidik berkaitan dengan definisi sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan sumber yang berbentuk tulisan naratif, manakala artefak sejarah merupakan peninggalan budaya kebendaan. Seorang sejarawan perlu membedakan dua jenis sumber. Sumber yang pertama yang menggambarkan atau mewakili fakta sejarah, dan yang kedua, sumber yang menghuraikan fakta sejarah. Sumber yang menggambarkan atau mewakili fakta merupakan artefak bendaan, serta sumber yang menghuraikan fakta adalah kebanyakan sumber-sumber yang bersurat. Artefak kebendaan sebenarnya diiktira sebagai peninggalan budaya, sedangkan sumber persuratan sebagai naratif atau cerita, sejarah, atau tradisi. Perlu ditekankan, sumber-sumber berbentuk naratif seperti manuskrip, dokumen resmi, atau diari merupakan sumber prima yang mempunyai intelektual dan elemen kerohanian. Justru itu, bagi memastikan aspek seperti penyelidikan sumber sejarah, pengesahan fakta, dan pentafsiran sumber sejarah dititik beratkan. Secara keseluruhannya, kepentingan sumber sejarah yang asli dalam Islam sangat penting untuk memahami Islam yang betul. Berbalik kepada soalan, ya, saya sangat bersetuju dengan pendapat tersebut. Dalam pensejarahan Islam, sumber yang tepat dan berautoriti sangat penting untuk memastikan pengkajian sejarah yang tepat dan benar. Pengkajian sejarah Islam harus mempunyai daya pikir yang baik dan mempertimbangkan sumber-sumber yang ada dengan teliti. Pengkajian sejarah Islam harus mempertimbangkan konteks sejarah, keadaan politik, sosial, dan ekonomi semasa, dan mempertimbangkan semua sumber yang tersedia dengan teliti sebelum membuat kesimpulan. 4.0 Langkah-langkah memilih dan mengendalikan sumber-sumber sejarah. Untuk memastikan penulisan sejarah yang betul, sumber sejarah yang diperolehi perlu menjalani beberapa proses pemilihan dan pengendalian. Proses yang pertama yaitu proses heuristik. Proses heuristik membantu dalam pencarian kesan-kesan peninggalan bukti sejarah. Perkataan heuristik berasal daripada perkataan Greek, yaitu heuriskin yang membawa maksud mencari. Teknik heuristik adalah satu teknik untuk menemukan sumber dengan melalui cara kepustakaan, pengamatan, kajian lapangan, dan temu bual. Penulis juga perlu mengenal pasti sumber dari 4 aspek, yaitu jenis sumber, usia sumber, dan tarikh sumber, serta sifat sumber. Proses yang kedua adalah proses interpretasi. Proses interpretasi bermaksud tafsiran dan penjelasan tentang makna, tujuan, dan kesan yang merujuk terhadap sesuatu peristiwa. Sumber yang sering ditafsir dalam proses ini ialah sumber prima. Dalam proses ini, penulis perlu menekankan aspek bahasa dan beberapa aspek lain. Penggunaan bahasa yang tidak tepat akan dikhawatiri memesongkan fakta. Proses ini membolehkan penulis memberikan pandangan terhadap sesuatu peristiwa sejarah yang mereka ketahui dan yang mereka kaji, namun perlu disokong dengan penemuan sumber-sumber yang sahih. Dan pandangan yang mereka berikan itu tidak boleh terjadinya apa yang dikatakan sebagai penyelewengan fakta. Dan proses yang ketiga adalah proses historiografi. Proses terakhir dalam penulisan sejarah, hasil penyelidikan yang diperolehi
akan ditulis menggunakan bahasa yang betul dan tepat. Penulisan sejarah yang ditulis perlulah mengikuti kronologi peristiwa yang betul. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap kronologi saling berkaitan antara satu sama lain. Penulisan mengikut kronologi adalah sangat penting untuk mengelakkan kekeliruan. Dan penulisan sejarah mengikut kronologi yang betul bertujuan untuk membuktikan bahawa sesuatu peristiwa tersebut benar-benar berlaku. Dan yang keempat adalah proses kritikan sumber. Kritikan sumber terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kritikan dalaman dan kritikan luaran. Okey, pertama kita akan pergi kepada kritikan dalaman. Kritikan dalaman adalah satu usaha untuk menentukan keaslian sumber dengan mengenal pasti kerangka masa. Terdapat beberapa soalan yang timbul dalam kritikan dalaman, iaitu bolehkah sumber itu dipercayai? Adakah individu tersebut berada di tempat peristiwa yang diceritakannya atau dia mendengar daripada orang lain? Adakah keterangan sumber mengenai perlakuan orang-orang terlibat itu munasabah? Dan kritikan dalaman mementingkan kemunasabahan atau kewarasan suatu sumber. Dan semasa penulis melakukan proses kritikan dalaman, mereka tidak boleh berat sebelah. Dan penulis juga tidak boleh dipengaruhi oleh faktor seperti emosi, persekitaran, budaya, dan politik dalam kritikan dalaman. Okey, yang seterusnya adalah kritikan luaran. Kritikan luaran pula adalah satu usaha untuk mengesahkan kesahihan sumber prima. Hal ini kerana banyak perbuatan yang memalsukan sumber prima. Antara beberapa persoalan yang wujud dalam kritikan luaran ialah, adakah ia tulen atau tiruan? Adakah ia yang asal atau satu set salinan? Siapakah yang menulisnya? Merekod atau menulisnya? Memfokuskan kerangka waktu sumber. Dalam kritikan luaran juga, penulis perlu menjalankan ujian kimia dalam makmal, tulisan, bahasa dan bahan. Tugas ini dilakukan oleh pakar kimia yang bekerja sama dengan sejarawan. Dan mereka perlu mengambil kira keadaan kertas, dakwat dan cap dalam sesuatu sumber. Sebelum saya melanjutkan pembentangan ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zulikram bin Hasanuddin, Numetrix BP 231101. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah sumber tamadun Islam yang terbahagi kepada 3, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan sumber lain. Okey, yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran dari sudut bahasa bermaksud bacaan, dan perkataan Al-Quran berasal daripada perkataan bahasa Arab, yaitu Al-Qira'ah. Okey, membaca Al-Quran ini adalah satu ibadah kerana ia adalah kitab suci yang memberi petunjuk kepada semua orang, bukan sahaja kepada orang Islam. Al-Quran juga merupakan sumber rujukan utama bagi tamadun Islam. Okey, seterusnya ialah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dan mengambil masa selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Al-Quran mula diturunkan di Gua Hira semasa Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, iaitu pada 17 Ramadan 610 Masihi. Surah pertama yang diturunkan ialah Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, manakala surah yang terakhir pula diturunkan ialah Surah Al-Baqarah ayat ke-281. Di samping itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ini berasal daripada perkataan Arab, yaitu ajazah yang bermaksud lemah. Kenapa Al-Quran ini dikatakan sebagai mukjizat? Hal ini dikatakan demikian kerana Al-Quran mempunyai banyak kelebihan dari segi bahasa, isi kandungan, ilmu dan sebagainya. Al-Quran juga mempunyai banyak kelebihan kerana tiada satu makhluk pun yang dapat meniru Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga dijaga daripada penyelewengan sehingga pada hari ini. Okey, selain itu ialah Al-Sunnah.
Al-Sunnah terdiri daripada semua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat atau akhlak, dan kisah hidup baginda sebelum dan selepas beliau dilantik sebagai Rasul. Dari sudut bahasa pula, sunnah bermaksud perjalanan. Oke, yang terakhir ialah hadis. Hadis pula bersangkut paut dengan Nabi Muhammad SAW, sama ada dari perkataan, takrir, perbuatan, sifat atau akhlak sebelum baginda diangkat menjadi Rasul sehingga baginda wafat. Hadis ini merupakan lebih umum daripada sunnah karena sunnah hanya bersangkut paut dengan perkhabaran selepas baginda diangkat menjadi Rasul, manakala hadis pula diambil kira semua perkara yang bersangkut paut dan perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang terakhir ialah sumber lain. Sumber lain adalah seperti ijtihad, ijma' ulama, al-qiyas, masali al-mursalah dan al-istihsan. Sumber ini dicipta oleh pemikir Islam yang cuba menerapkan Islam ke dalam kehidupan seharian yang semakin kompleks. Oke, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan sumber-sumber lain. Oke, yang pertama ialah ijma' ulama. Ijma' ulama ini ditakrifkan sebagai kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu zaman tertentu terhadap suatu hukum syar'i selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ini terbagi kepada dua bagian, yaitu ijma' sore dan ijma' sukuti. Oke, seterusnya ialah istihsan. Istihsan ini bermakna meninggalkan qiyas kerana satu dalil yang lebih kuat daripadanya. Kebanyakan ulama menggunakan al-istihsan sebagai salah satu dalil hukum. Terdapat juga beberapa fuqaha yang menolaknya seperti golongan al-Syafi'i. Yang seterusnya saya akan membincangkan serba sedikit berkaitan dengan sumber masadir dan sumber maraji. Menurut pendapat Roziman Abu Hasan 2004, masadir dan maraji boleh disamakan dengan sumber prima dan sumber sekunder dalam pengkajian sejarah sarjana barat. Oleh itu, dapat difahami bahwa masadir diklasifikasikan sebagai sumber prima dalam pengkajian sejarah dan ianya mempunyai peranan penting dalam pengkajian sejarah dan tamadun Islam. Maraji pula dikategorikan sebagai sumber sekunder. Sumber sekunder ditakrifkan sebagai karya yang sudah diproses daripada bahan mentah. Daripada takrifan yang telah dinyatakan oleh para sarjana tentang masadir dan maraji, dapat disimpulkan bahwa masadir adalah sumber prima yang terdiri daripada manuskrip, kitab-kitab Taurat, dan bahan-bahan sejarah dalam bentuk asal, manakala maraji pula sebagai sumber sekunder yang terdiri daripada buku-buku atau karya yang dihasilkan berasaskan kepada sumber prima. Namun terdapat keadaan di mana masadir itu diklasifikasikan sebagai maraji. Antara ciri-ciri masadir termasuklah masadir merupakan catatan bernilai yang tidak pernah dihasilkan sebelumnya. Masadir adalah bahan mentah yang belum diproses atau mengalami perubahan. Masadir merupakan bahan yang terhad dan amat sukar untuk didapati dan diperolehi. Manakala ciri masadir daripada menurut sarjana barat pula merupakan kandungannya masih baharu dan dihasilkan oleh ide-ide kreatif, kekal dalam bahasa asal dan tidak diterjemah dalam bahasa lain, dan masih belum ditafsirkan oleh sejarawan lain. Seterusnya, pembahagian masadir terbahagi kepada 6 kategori, yaitu kitab klasik, manuskrip, arsip, sejarah lisan, artefak, dan penulisan pribadi. Terima kasih. Kesimpulannya, penulis perlu menekankan tentang kepentingan sumber dalam kajian sejarah Islam. Sumber sejarah yang tepat dan benar akan menentukan ketepatan sejarah tersebut. Sumber yang tepat secara khususnya memberikan kesan yang besar dalam penulisan sejarah, lebih-lebih lagi dalam sejarah Islam. Penulis perlu menggunakan sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, kerana dua sumber tersebut adalah sumber yang telah diyakini kesahihannya. Penulis juga perlu menggunakan cara yang betul dalam memilih dan mengendalikan sumber sejarah. Pemilihan sumber sejarah yang betul akan mengelakkan penyelewengan fakta
sejarah daripada berlaku. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.